على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا يا الله, jagalah kami perkara manfaat bagi kami, wanfa'na bima 'allamtana dan manfaatlah apa yang kau ajar kami. Wazidna ilman yanfa'una, dan nambahlah bagi kami ke ilmu yang manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah kami tak jauh daripada ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan kami tak jauh daripada hati yang tidak khasyuk. Wa min nafsin la tashba', dan kami tak jauh daripada nafsu yang tidak cukup puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami tak jauh daripada doa yang tidak diterima oleh Engkau. Allahumma raddina wa raddil muslimin ila dinika raddan jamila. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, juga dengan kehendak-Nya dapat kita sama-sama pada pagi yang mulia ni sama-sama kita berhimpun. Mudah-mudahan perhimpunan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak berhimpun mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala himpun kita sekali lagi di jannatin na'im, fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun oleh satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka tu baca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling tadarus di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat turun ketenangan atas mereka, wa haffathumul malaikah, dan dilikungi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dirukuk oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala sebut mereka-mereka tu di sisi malaikat. Tu ialah kelebihan orang-orang yang berhimpun kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita jakah rumah tu baik dah, kita ingat pada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar rumah dia untuk nak cari ilmu Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mudah dia jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hadis yang riwayat oleh Nabi kita ialah di sana yang ada ulama kecek, dia kata, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar daripada rumah dia untuk nak cari ilmu Allah, maka orang itu duduk di jalan Allah sehingga dia kelik jumpa Allah, sehingga sampai dia kelik ke rumah dia. Maka tu ialah kemuliaan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih kita dapat kita berhimpun di sini hari ini. Tak lain tak bukan malaikat kita nak menekatkan iman kita. Yang para salaf dulu pun biasa, Umar biasa kata kepada sahabat, ijlis bina nu'min sa'ah, kita kat duduk untuk apa? Untuk kita menambahkan iman kita. Maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah baki seorang rasul ketika dunia berhajat kepada pemimpin. Ketika dunia gelap dengan jahiliyah, maka Allah baki seorang rasul, ialah Muhammadur Rasulullah, yang Allah berfirman dalam suratul Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Ia Allah Subhanahu wa taala yang baki seorang rasul ummiyin, rasul yang bahasa kepada tak erti baca dan tak erti nulis. Itu ialah sifat Nabi kita yang Tuhan royak di dalam Quran bukan setapak. Dan dalam salah satu ayat di dalam suratul Ankabut yang Tuhan kata, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Wa ma kunta tatlu min qabl, belum pada ni mu tak biasa mengaji, tak biasa baca kitab. Wala takhutuhu bi yaminik, dan mu tak biasa nulis. Dan tak biasa, Rasulullah tak biasa nulis dan dia tak biasa baca.
Malaikat ilmu yang dia boleh tu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan kata wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu yang merupa kata Quran daripada Tuhan Rabbul Alamin. Turun mana tu? Ialah nazala bihi ruhul amin, malaikat Jibril yang kerja dia. Yang mana daripada email kita kepada malaikat, salah satu daripada ketua malaikat ialah yang kita kenal kata Jibril. Kadang-kadang Tuhan gelar dengan nama dia Ruhul Amin. Yang mana kita biasa baca di dalam surah Tin, tanazzalul malaikatu warruh. Dan malam tu malaikat turun, dan di kalangan malaikat tu ada ketua malaikat dia ialah Ruh yang dinama kata Jibril hak kita kenal. Kerja Jibril ialah turun wahyu. Sebab itulah Jibril ni ialah pengulu bagi segala malaikat. Dan yang bagi dia Nabi ayat di hadis sahih dia kata walahu sittumi'ati janah. Bagi dia tu 900 sayap. Satu sayap yang Tuhan beri pada dia tu sedul ufuk, tudung langit. Nah, Nabi kita biasa tengok Jibril dengan rupa asal tu 2 kali. Ialah ketika mana? Ketika Nabi terima wahyu kali yang kedua sekali. Lepas tu sekali lagi ialah apabila Nabi kita naik Mi'raj. Yalah, maka di situlah 2 kali itulah yang Nabi kita tengok Jibril dengan rupa asal dia ialah walahu sittumi'ati janah. Bagi dia 900 sayap. Nah, maka Jibril waktu turun wahyu kepada Nabi, mana tempat dia, tempat wahyu duduk? Ialah ala qalbik, atas hati Nabi. Kerana hati ialah tempat terima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana di hati itu ialah akal kita duduk di hati itu. Kerana Tuhan kata wahum qulubul la yafqahuna biha. Tuhan apabila dia sifat orang kafir, orang pasal jenis tak jenguk dengar ajaran Allah, Tuhan kata mereka yang ada hati tak faham, hati yang tak berakal. Di situ kita tahu bahawa hati ialah gapo? Ialah tempat yang nak taruh ilmu kita. Habis itulah apabila Tuhan ayat berkaitan dengan ilmu duk mana? Ialah Tuhan kata fi suduril ladzina utul ilm. Ialah di dalam hati mereka yang Tuhan beri pada dia ilmu. Maka cara kita nak terima ilmu Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada ayat dalam kitab dia Al-Fawaid, dia kata berdasar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ialah inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Apabila Tuhan royak cerita berkaitan dengan kiamat dengan gapo di dalam surah Qaf yang kita patut kalau kita tu reti baca, kita terbuka tengok gapo makna yang Tuhan ada royak di dalam surah Qaf. Hang siapa nabi kita tu baca tebah, kadang-kadang dia baca surah Qaf ni. Hang siapa seorang sahabat Tino tu dia kata kena, aku ingat surah Qaf dengan melalui Rasulullah dia baca atas mimbar. Rasulullah baca sama moji dia ingat. Nah, seorang orang Tino, habis tu saya suka sebut sini kerana kita dibipung oleh para muslimah. Maka di situlah sahabat Tino dulu tu dia dengar Rasulullah baca tebah tu, baca surah Qaf dengan siapa ingat. Dan satu surah lagi yang sepatut kita orang mukminah muslimah ni sepatut kita tahu makna sepitas lalu ialah surah Nur. Yang Aisyah kata kena sepatut bagi tiap-tiap orang Tino Islam, tiap-tiap orang perempuan Islam dia lalu tengok gapo Tuhan kata di dalam surah Nur sebagai surah cahaya. Maka apabila Tuhan royak dah berkaitan dengan kejadian Tuhan tentang Tuhan akan bangkit akhir kiamat esok, sebagaimana Tuhan boleh menghidupkan kayu yang mampu, bumi yang mampu, dan apabila Tuhan royak tentang hari kiamat apabila berlaku dah manusia akan pecah tubik dua, dan ada yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, ja'alanallahu wa iyya minkum, semoga Tuhan jadi kita semua daripada mereka tu. Dan ada satu golongan yang mereka tu ialah menuju kepada neraka, waliyazubillah min zalim, tak Tuhan jauh kita daripadanya. Maka akhir Tuhan kata mana? Tuhan kata inna fi dzalika, sesungguhnya demikian tu semua aku royak kamu daripada Qaf al-Quranil Majid dengan sampai ayat ni la dzikra, sesungguhnya jadi sebagai pengingatan, penkam taktiran kepada orang yang mana? Liman kana lahu qalb, ialah bagi orang yang ada hati. Tak ada orang yang tak ada hati kan? Dan ada orang mari tak ada hati. Dan semua ada hati belaka. Alhamdulillah Tuhan beri kepada kita ialah tempat yang penting kali. Yang Tuhan apabila dia tengok kita, dia tengok situ. Ya, Tuhan tengok mana? Tengok di hati tu. Nah, kalau hati kita buruk, hati kita nyakit, maka tak ada harga kita. Kalau hati kita sebagai hati salim, selamat,
maka insya-Allah dunia kita bahagia, akhirat esok kita menuju kepada syurga Allah. Maka ala liman kana lahu qalb, orang nak ngaji dia kena ada hati. Nak ada hati. Lepas tu dia kata kena liman kana lahu qalbun au alqas sam'a, dan dia kena tok telinga perhati molek. Dia perhati molek, hati ada, lepas tu perhati molek. Au alqas sam'a wa huwa syahid, dan dia tu hadir, bukan kata hati dah, dengar dah, tapi duk kau lain. Nampak duk lain ni dia. Kalau bila berapa orang boleh bila sasa, tapi tanya kata gapo orang kata sana ni? Tahu. Kenapa duk ngira tu kare tepung hak kuat tu nak jual anak-anak. Nah. Maka hak tu tak sah. Hak tu dia panggil tak cukup kakah untuk kita nak terima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu Allah kena ada tiga. Satu, kita ada hati, alhamdulillah. Yang dua, kita perhati dengan molek. Kerana tu ialah syarat yang untuk kita nak dapat rahmat daripada wahyu Allah. Yang mana jin dulu, itu sebut jin, tak mana kita ni tak boleh cerah tangan ke pasal alam gaib. Maka salah satu daripada benda gaib yang Tuhan buat banyak ialah jin. Jin ni apabila Nabi kita kelik daripada Taif. Sebut kata Taif ialah satu tempat yang Aisyah biasa tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, hak mana kau, masa mana, ketika mana kau hak mu dakwah dan mu tu rasa letih penat kali?" Maka Nabi kata, ketika aku pergi Taif dan aku harap-harapkan orang Quraisy tak ada yang nak terima, dah Mekah tak ada yang nak terima ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Maka Rasulullah mikir kata di Taif ada waris-waris ya. Maka perjalanan kepada Taif tu bukan dekat jugalah. Mana pakar dia dekat-dekat beratus kilo lagi. Nabi jalan kaki. Lepas tu lalu kelik tu Nabi kelik. Kena pekong batu ke apa semua, dia tak terima dah. Maka Nabi kita pergi sapa pada satu tempat, Nabi bangun maya tahajud malam. Kita tengok kalau letih ke, malam tidur puas. Tapi tak. Orang kerja agama Allah, dia orang nak jadi seorang orang yang muslimah, sebenar-benar muslimah, ialah ia ada dua T. Satunya qanitatun hafizat. Qanitat ialah sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hafizat ialah kalau dia tu orang berumur, dia jaga rumah dia, tentang anak dia, harta apa semua, dia jaga apabila abang dia tak ada. Maka qanitat ialah seorang yang bangun malam, masuk di dalam tu juga. Maka Rasulullah bangun malam. Apabila bangun malam, keadaan dia tu penat. Bangun semai malam ngadu kepada Allah. Kerana tengah hari letih. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Tengah hari itu Tuhan katakan, innalaka fin nahari sabhan tawila. Mu tengah hari itu dah berani panjang. Mana dah kerja penuh tengah hari. Bermalam masuk, fazkur isma rabbika bukra wa tabattal ilaihi tabdil. Bangun ingat pada Allah. Maka Nabi bangun malam. Jin mari. Orang daripada golongan jin, mari daripada negeri Syam, Syria. Mari jin. Tak pelik lah kalau kata ada jin dengar aku. Alhamdulillah. Maka jin dengar sudah. Sifat dia dengar ke mana? Ialah apabila Tuhan katakan, wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran. Tak kalau jin paling mari bunyi Nabi dia baca Quran, pakat dengar perhati dengan Nabi kata. Nabi dia baca apa? Kerana Quran ni ada kesan dia, taksir dia. Kalau kita perhati sungguh, dengar sungguh, dia akan gerak hati yang hidup. Dia akan cucu, seolah-olah kata air hujan yang cucur bumi yang kering, dia akan hidup bumi tu. Habis itulah tidak ada orang yang dengar Quran perhati sama ada erti makna atau tak erti makna, dia akan gerak berasa. Lagu India lagi dia ketat kaki. Kan lu ketat kaki moci. Tak tahu gapo dah boleh tuai kereta tu pasal betul. Mana? Maka Quran yang begitu kuat, power dia kuat tu, palang dia kuat dengan siapa Tuhan kata kalau kami turunkan Quran ni atas bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Muka tengok bukit itu tu khasyi', kosong Tuhan. Penuh Tuhan. Lepas tu mutasaddi' akan pecah bukit. Tu ialah gapo? Kekuatan Quran. Yang hari ni kadang-kadang kita umat Islam bangun pagi dak baca Quran, mereka baca Fatihah mayat tu. Dan maka tak erat hati kita kalau tak baca Quran. Dan hati kita tak erat, halang kita tak erat. Hati kita tak akan tenang. Kerana hati akan tenang apabila gapo? Apabila dicucur dengan air Quran dan zikir kepada Allah. Sebesar-besar zikir ialah Quran. Maka
Apabila Nabi dia baca Quran tadi, jin duk dengar. Yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Dia kecek angin lah. Ada kata apa ni? Dah saya royak jin. Jin cara yang ngaji benar dah. Tu orang nak teruk jin pun boleh lah, kerana jin pun Islam pun tu juga. Dah bu'istu ilal nasi wal jin. Nabi kata bu'istu ilal nasi kafah. Satu riwayat kata aku dihantar kepada manusia dan jin. Maka jin yang dengar sudah. Falamma hadaru qalu ansitu. Hadir dia duduk depan parti dengar. Falamma tawallau ila qaumihim munzirin. Apabila kelik kepada kaum dia, dakwah dah. Kelik umur kaya, kecek dengan anak, kecek dengan cucu, kecek orang tepi kita, siapa apa yang kita dengar daripada kebaikan, mudah-mudahan kita dapat apa? Dapat gaji paceng apabila kita tinggal kembali kelik kepada Allah Subhanahu Wa Taala Isa. Maka di situ kita tahu bahawa ialah 3 utir yang kita kena ingat semua apabila kita hadir majlis ilmu, ialah mari dengan hati. Mari dengan hati sudah, perhati molek. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala capak rahmat. Syukur-kurang kita kelik tu apa dosa tak apa dah. Kerana apa? Kerana dosa ni berat. Kita boleh mari ni mana gagah dah ni. Kerana dosa ni berat. Habis itulah Tuhan apabila dia nak goyak nikmat yang dia beri kepada Nabi kita, salah satu dia kata kena. Ialah dia kata alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku lapangkan dadamu? Buka dadamu boleh terima ke apa kebaikan? Yalah, Nabi kita boleh terima ikut Tuhan suruh. Semaya 50 dia turun. Ya terima 50 dia turun boleh terima tu. Aku nak kita kat dia. Alah, kalau wei subuh sah pun tak apa dah. Tak wei banyak-banyak tu. Noyak kata Nabi kita insyirahul sadr. Hati dia, dada dia luah untuk nak terima ke apa? Terima ajaran Allah, dia boleh terima semua. Habis tu kita disuruh baca ke apa? Rabbishrahli sadri. Tuhan, lapangkanlah dadaku. Maka kerana dia kata kerana alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan daripadamu dosa. Apa dosa? Dosa mana tu? Allazi anqadha zahra, dosa yang buat berat belakangmu. Dia kata dosa ni berat agak nah. Habis itulah kita kurang-kurang kita kebelik daripada majlis ni, kita diampun dosa oleh Allah. Alhamdulillah. Kerana hak tu hak kita duk minta rabbighfirli warhamni. Tuhan ampun dosaku dan rahmatku. Maka klik kepada kita ialah hak saya nak keceknya ialah kepentingan yang Tuhan bakit Nabi kita salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dan Rasulullah ni Tuhan bakit ketika dunia masa tu gelap. Innallaha yanzuru ila ahli al-ard. Satu hadis mari Nabi tu tengok kepada ahli bumi. Fayamqutuhum arabiyyuhum wa ajamuhum illa baqaya ahli al-kitab. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi tengok kepada ahli dunia, maka Tuhan marah habis. Arak sama orang Arak sama ada orang bukan Arak, Tuhan marah habis. Kenapa? Duduk dalam jahiliah. Duduk di dalam apa? Kezaliman. Kalau rabuk, orang panggil rabuk apa? Rabuk pelaya, ikin pelalik. Masa tu tak kenal Tuhan. Di keliling tak hukum tu berapa? 360 keliling Kaabah. Tak hukum. Tak cukup Tuhan seorang. Tapi sambil tu pun mereka tu dah semua Tuhan. Dan apabila gaduh gapo, dah serabut gapo, minta Tuhan. Tuhan royak kata di segi rububiyah Tuhan, di segi yang ngaku kata Tuhan tu ialah yang mencipta dia, yang beri rezeki pada dia, yang apa? Yang tadbir harian dia, yang milik dia, dia percaya. Tapi apabila dia senang mari dia pergi semua hak lain pula. Dia minta hak lain tak. Pergi duk tupai hak nu tak. Pergi tupai hak phang tepi phang kayu tu, pergi tupai hak ni, pergi tupai hak nu. Jadi banyak. Maka di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada ahli dunia. Malaikat sikit sangat daripada Yahudi yang mereka tu gapo berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim. Maka bila sampai saat tu Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia bakit seorang Rasulullah yang nama kata Muhammad, anak Abdullah, ummi dia Aminah. Abdullah anak yang ke-10 bagi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib apabila dia nak gegali dia mimpi apa? Mimpi Tuhan royak dia tepat apa? Tepat Telaga Zamzam yang Bani Jurhum kamu. Kerana lama masa Jurhum bila dia nak tinggal Mekah tu kena hamat demo kerana zalim dia tu dia kamu Telaga Zamzam. Maka Nabi tu mimpi kepada tok Nabi Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pergi nak gali Quraisy murih. Tak jang. Kalau sini sungguh kata sini Pak Telaga Zamzam kami tak jang. Maka di situlah Abdul Muttalib kata, kalau aku ada anak jatuh boleh 10 orang, tolong aku gali ni, maka aku nak semulai seorang hak. Nak semulai seorang. Oh, dia saban pelik. Dia saban pun nak mulai hendak. Oh, kita nak kambing ya. Ni kambing kita kalau nak zakat kambing halu. Dia Ibrahim nang kambing. Maka dia kata aku nak semulai hendak.
Beranak tu baik jatuh 10 akhir tu ialah Abdullah. Oh ni tu baik comel. Orang kampung pun tak jauh, tak boleh tak nebeh. Dah nak mulai hang ni tak boleh. Takut bangsa-bangsa depan takut ni boleh ganti. Kerana Abdul Muttalib ni kalau kita banding kat salah tu nebeh le Mekah. Dia kata kalau gitu kita taruhlah hang ni. Dan mudah-mudahan yang ni boleh ganti mung. Tak boleh aku nazar dah dah. Saban kau ke saban. Apabila kita supah, apabila kita nazar, kita kena tunai nazar kita. Sabit tu kata nazar ialah benda yang tak wajib tapi kita memperwajibkan tadi kita. Benda ada wajib apa? Nak puasa hari senang boleh, saya puasa tak apa, benda sunat. Kalau kita nak puasa apabila kita boleh satu benda nak puasa tak apa, saya puasa tak apa. Tiba-tiba kita kata wajib takku jika aku boleh satu benda aku nak puasa. Maka wajib. Jadi wajib. Lepas tu buat tarak. Tarak tu gaduh. Habis benda tu tak wajib tak sadar wajib lah. Tu hawi alhamdulillah. Tu tak wi kalau kita nazar apa ya tak boleh. Dok pahal kata nazar ni boleh tarik rezeki tu tak kena. Ni panggil pegangi. Nak kata salah aku murih pula. Salah. Royak betul salah. Murih. Murih kali ni patut tak saya mari dah. Dia kata kan belajar kata kan nazar. Nak barang nazar. Saya biasa orang sudah buat bahas pidato di kuliah. Dia kata buat nazar lah ustaz. Kan apa payah. Payah tu nazar. Saya dia mana nak royak lagi belajar duduk dah. Payah. Kenapa? Karena orang kita ni bila rasa payah nazar. Nazar tu hewi. Dia rasa begitu. Nabi kata innan nazra la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar tu tak ada boleh narikkan kebaikan sikit apa. Ni kena pegang molek nah. Jangan jadi gonjel. Ni panggil akidah kita. Bukan panggil kantor dengan Tuhan ni. Kalau murid kena. Dengan anak kita tak apa, hang ngaji-ngaji pas nak beli stika. Tak apalah hak tu. Hak ni dengan Tuhan kita jadi orang. Bukan kata apabila kita nazar dah tu hewi dah. Bukan. Nabi kata innan nazra la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar tak menarikkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Tapi nazar ni keluar daripada orang yang hati kuping. Kun kiniau sukon nazar. Tak gitu. Dia kata kan kalau boleh aku nak buat. Tak boleh, tak buat. Tu memang kuping. Tak gitu. Kalau dia tak kuping dia wi. Jadi kalau nak boleh kami we kampung makan. Tak boleh kena. Nak puasa tak boleh kena. Boleh. Tapi kan hati yang kupik tadi, dia sakut. Kalau aku boleh, lepas tu dia cari kambing yang alih. Lah. Nazar supah suku. Supah wallahi kita nak kemah kecek pay kita. Apabila kita royak dia tak percaya, kita tahu wallahi demi Tuhan pun. Acik panah le tak ada. Wallahi demi Tuhan dengan supah dengan Quran nak kuatkan kata kita, maka hak tu panggil supah. Apabila kita tak tunai, apa tu saya katakan la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin. Apabila nak buat tak boleh, nazar nak buat tak boleh, syupah nak buat tak boleh, maka kena we makan kepada orang 10 orang sesak. We sesak 10 orang makan sekali kenyang. We padailah. Mana kata jangan duk ikan kering. We biasa makan we padai-padai nah. Jangan we kata lebih dengan orang kita tak, pergi pada 10 orang. Kalau tidak, apa? Beli baju beli 10 helai kaya. Tu. Tu tak boleh puasa 3 hari. Tu kan sutai dah tu. Bukan kali puasa hala. Tu maka tu ialah nazar. Maka tok Nabi ada nazar. Tu boleh anak 10. Lepas tu pakak hari tu tak boleh, tak jam. Tak jam mak mana? Ya tu, kita pergi cari tok nujung. Yang dulu ke, bukan yang melon ni. Yang melon ni mati biar tu nujung. Kalau ada pun hok hok tak kenal agama tu kena ingat bahasa gi pak tu nujung saja tu pun Allah SWT tak terima semaya kita 40 hari. Man ata arrafan fasa'alahu wa lam yusaddiqhu lam yuqbal lahu salatun 40 lailah. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Nabi kata pergi cari tu kan nujung. Tanya saja je tak ada nak percaya ni. Teragib bahau tengok. Saya gak ni. Apa dah? Cicing mah. Hak cucu saya gak teragib bahau tengok. Jangan gidah tu Tuhan tak terima maya 40 hari. Fa saddaqahu, kalau dia percaya pula faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ia telah kufur dengan Quran yang turun atas Nabi Muhammad. Karena Quran kata apa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tak tahu benda gaib melainkan Tuhan. Tiba-tiba pocik tu tahu. Maka pocik tu nak ada Tuhan dah kan. Apabila dia ada Tuhan maksudnya aku ya, apa kita pergi cari ya. Tu apa kita mempertuhankan kepada dia pula. Maka jangan kita pergi buat bahau belajar bahau soraya, kita sahaja orang bahau lah. Kunu ma'as sadiqin. Jadilah kita orang yang benar.
Dia orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuh pergi. Dia cari tujuh. Dah tujuh tu buat aku ni. Kocok. Dia tulis orang Arab dulu pasal jenis nak buat kerja ke apa, dia tulis di buluh seputar ni buat. Hak tu jangan buat. Dah hak ni dia buat kena. Dia buat mana? Abdullah. Buat nama Abdullah, lepas tu buat uta. Kocok kalau tubik Abdullah, ganti uta 10 ekor. Kalau kocok Abdul Muttalib dia nanti. Kocok buang tubik Abdullah. Malah mulai Abdullah. Ganti uta 10 ekor. Kocok buang tubik Abdullah. Kocok tubik Abdullah. Dengan siapa? Apa kali dah? Masuk 7 kali. Mana 70 ekor uta dah. Sekali 10 ekor uta. Abdul Muttalib orang kafir Quraisy kata, Tuhan mun lupa dah kok mu. Ya puye orang panggil apa? Puye kita lemah ni. Puye kita duk serabut ni yang mari benda-benda lah ni. Mun kaca duk semua Tuhan, duk ngaji Islam Arab tak boleh lupa. Ha tu. Tak sagi ha. Dak. Puye tu dia ada orang panggil apa cubaan Tuhan. Maka saat tu kita nak tekung. Abdul Muttalib masuk dalam Kaabah, doa. Minta Tuhan. Tu nak ayat kata, nah orang Quraisy dulu dia klik Tuhan dia kepek. Dan Tuhan dah royak banyak dalam Quran, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila dia naik perahu, gelombang kuat, umat kuat, dia doa minta Tuhan. Ikhlas Tuhan. Tapi dia sehat molek, umat hilang. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tuhan kata apabila aku hantar dia klik bombing, dia syirik dengan aku. Tu. Nah, maka Abdul Muttalib tadi kocok-kocok. Dia kata duk minta Tuhan selamatkan dia. Tadi nak moleh nah. Nah, ani habis tu kata beringat molek. Nah, di segi nazar. Kocok-kocok tu sampai ke 10. Dia tubik nama Abdullah. Kocok bah. Akhir tubik. Pia Abdullah tubik uta. Situlah Abdul Muttalib semula uta 100 ekor. Meja hari itulah dia bunuh orang Islam tak berhak. Bunuh dengan sengaja bunuh. Tak berhak. Maka orang ni kena bayar 100 ekor unta. Tidak gak depan dia 5 jazak yang Tuhan jadah. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Nah, bagi balasan orang bunuh orang beriman yang sengaja, maka neraka jahannam Tuhan jadah. Fajazaohu jahannam wa ghadiballahu alaihi, dan Tuhan marah dia. Wa la'anahum, dan Tuhan laknat. Wa a'addalahum 'adzaban 'azima, dan Tuhan jadah kepada dia azab yang begitu besar. Habis tu Abdullah bin Abbas kata orang bunuh orang yang sengaja, Allah SWT tak terima taubat. Habis tu nak ingat, dia jangan buat sebab dengan kita. Tapi kalau dia mau naik mau kita, nak curi bagi kita, katok lagi, mati pun tak apa. Nah, cuma tak dosa. Boleh pahala makcik. Kenapa? Man qutila duna ma lahu fa huwa syahid. Pio yang rakah naik tahu rumah kita. Dan kita tak itu dia, kita karut kita. Situ kita katok ya tak apa, kalau mati tak kedai mati. Maka ya tu masuk neraka Nabi kata. Kita masuk gut tu dunia dia. Tapi ada kok mak kalau katak benda dalam rumah kita, dia ya gue benar kenapa masuk dalam rumah kita. Bagi waktu malam. Dia kata punya reti juga. Dia bogok mata. Nah dak. Nah maka apabila kita bunuh dia masuk neraka, kalau dia bunuh kita masuk syurga. Karena niat kita bukan kita nak bunuh dia yang rakah rumah kita. Pak kita katak dia besar, dia besi, katak besi. Nah, makanya mati. Maka la qadarullah dia masuk neraka kenapa? Kerana dia kena bagi kita. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Dia dibunuh, kalau dia kena bunuh dia masuk syurga, dia bunuh dia tu masuk neraka. Dah hatu ialah Islawi. Dia bukan kata naik tahu Muhammad lah, faham dak. Nah, ada Islam ada cara dia. Dah maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala kata mati rahmat. Habis boleh mati dia kata kena klik kepada rahmat Tuhan. Nah, wala immutum aw kutiltum la ila Allah tusharun wa la in kutiltum fi sabilillah aw muttum. Jika mu tu mati pada jalan Tuhan, dibunuh jalan Tuhan, atau mu mati, la maghfiratum min Allah, ialah maghfirah, keampunan Tuhan. Mati ialah Tuhan pun dosa kita. Kerana Tuhan tak mati seorang-orang beriman, mereka pasal dia nak pergi syurga kena mati. Tak gitu. Kena ingat situ, bos apa punya tu ingat situ. Ingat apa? Tuhan pun dosaku. Wa rahmatun minallahi khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhan lebih baik daripada humung dihipung daripada abuai dunia. Habis tu guru saya kata mati ialah keampunan dan rahmat daripada Tuhan lebih daripada kita dihipung rumah lagi. Habis tu mati bagi orang berilmu syukur. Lepas tu bos li nah, saya bos li nak pergi ke lain. Maka sudah situ ialah apa? Apabila sudah pergi tubik nama Abdullah, selamat Abdullah. Apabila selamat Abdullah, hidup Abdullah,
pak dia cari seorang-orang isteri, maka nikah dua orang tu tubik seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup dia sebelum pada Islam, mejak daripada dia beranak tahun lepas pada Abrahah nak hantar Kaabah. Abrahah yuk kontak ke apa? Kontak cang untuk nak hantar Kaabah. Kerana orang duk sembah, orang duk pergi buat haji di mana? Di Baitullah. Lepas tu dia buat apa? Buat boat hoya tu. Dia buat boat hoya di mana? Di Yemen. Yemen pula dah. Bunyi Yemen tak? Sunnatullah sungguh. Orang nak hantar Kaabah masa Nabi pun, masa Nabi kita nak beranak, pia ialah Abrahah yang duduk di Yemen. Lah ni bahawa kita bunyi 2-3 sebulan apa. Nah, bunyi kata Syiah di Yemen ni kak yang kata apa kita nak pergi kepada Kaabah. Nah, maka bakon Yemen ni, nah, tak ada arah sungguh. Nah, maka apabila Abraham mari kontak mari, maka yang mari siapa di Baitullah panggil tok Nabi Abdul Muttalib. Mari Abdul Muttalib cek kira. Kerana mungkin ketua ke mana Kaabah ni? Abdul Muttalib tentera Abraham dia mai apa yang mai uta Abdul Muttalib. Mai pergi waktu hika tak silap. Dia kata aku tak ada nak cara Kaabah. Aku nak cara utaku. Mai apa utaku? Ana rabbul ibil. Aku tuai uta nak cara utaku. Walil baiti rabban yahmihi. Bagi umuh ni ada tuai ya cara. Ini kita akidah orang Islam. Bagi umuh ni ada tuai ya yang kan cara. Pia ialah Allah. Habis itulah fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ialah Tuhan hantarkan burung tayran ababil berjuang puak-puak mari. Lepas tu tiap-tiap burung ada 3 ti batu. Di mulut saya di kaki dia sasa. 3 ti tahap tu maka kena tu dia urai seperti mana pulak makan dalam kayu. Ka'asfin ma'kul. Lepas tu akhirnya nah, maka Tuhan kata kena faja'alahum ka'asfin ma'kul hang siapa luruh bih daging mereka yang kena batu tadi. Nah, ada pun ketua dia Abrahah kelik Tuhan kena nyakit ada siapa di Yaman, kena nyakit pun nyakit ialah daging tu dah tubik. Hang siapa tubik hati dia mati mah. Kalau kita nak kata mampu. Nah, so patut tapi kita panggil mati dah kerana dia urai juga. Nah, kita urai ni ingat molek kadang-kadang orang kita suka tak guna urai bukan Islam ni guna canggih. Nah, kerana kalau kita kata dia mampu kita pun mampu. Karena Tuhan kata liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Ini mru'un halak jika seorang orang mampu. Halak ni mampu ha. Ini mru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang orang dia mampu, maaf nah. Lepas tu dia tak ada anak. Dia tinggal saudara dia adik tino dia atau kak tino dia. Maka kak tino dia makan satu sikneng sonsong. Dia setengah harta. Naknya bukan nak harta tu, nak dimampu tadi. Kalau dia mau mampu, kita pun mampu. Walaqad karramna bani Adam. Tuhan telah mulia dah anak Adam, tak kira Islam ke bukan Islam, kita guna kata mati. Apabila mati tadi, beranak Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, jaga dengan siapa umur dia berapa? Siapa umur dia 40. Belum ada Tuhan jaga dengan siapa dia cerita nak buat jahat, ada Nabi kita biasa. Mari berasa. Berasa mana? Satu ketika duk bunyi apa orang panggil ngantengan we. Ya adalah pasal lagu pasal jam lo ni buat dah kan. Nah, kadang-kadang pasal nak malas nak pergi mana pulut lagu tu. Dah bunyi gogang-gogang tu. Saya Nabi dia payah kambing masa tu. Masa dia tu dia orang susah kerana mak pak mati. Dah mati ya yatim ya halus lagi maka di situ dia kerja ya makan upah payah kambing. Maka saya dia payah kambing dengan saya tu bunyi gedung-gedung ya gapo tu. Dia kata pulut ya tu. Oh ya tolong tengok kambingku aku nak teragi dengar sekali Neh. Tu. Maka di situ saya tu tak apa. Saya pun jadi. Neh, tak apa lagi sama cara kami. Kami cara. Nabi kita si pergi siapa dekat. Moga temu tak ada start lagi. Neh, baru dok kek kelih ke apa? Duk dulu atas nanti tu. Dia mau baru bunyi-bunyi lagi gak. Neh, nak terah, nak bangun. Nabi kita tidur tu hewan nyerang dengan siapa subuh. Bangun tengok. Sudah dah. Kelik dah. Ya kelik saya. Saya tak kena. Nyerah. Nyerah ni molek nah. Nyerah pak ngaji tak molek. Nah, maka nyerah Rasulullah, nyerah pak tak molek. Tu saya jaga dia. Babah kelik. Esok lagi pula nak cerita pula. Kali lagi dah. Tak apa saya tak gigi. Saya nah. Tu saya nyerah pula. Maka Nabi kata tak sirah. Pahala ni tak sirah. Nah, habis tu Nabi tak ada cerita pahala. Dan besok Nabi kita ada ukur
Kok batu wak Kaabah masa ketika baiki Kaabah tu. Lepas tu orang dak ikut Kaabah orang Arab ni mudah-mudah mai kain mana tak tahu. Neh. Macam wak boge-boge mudah-mudah mai kain tak tahu. Neh, tu lagi boge-boge gitu asal ikut batu ke sudah. Mau kita apa dah zaman-zaman dulu dah. Pasal buaya kalau mandi kau dah. Boleh orang kereta ikan mari kau turun begitu. Neh. Subhanallah. Tahulah gapo dah waliyazubillah mazali tak sirah masyarakat lagu tu tak sirah. Neh, panggil gi Nabi pun dok ikit batu luka nampak bekah pok darah dia kata Muhammad buat apa ke dak buat lah. Neh dia mumik kain belaka tak tahni mumik kain tak tahni nanti. Nabi pun simpan nak buat adik muka batu ni. Neh, pun simpan nak ikit suara bunyi daripada langit kata ustur auratak ya Muhammad. Tudung auratmu Muhammad. Maka pisai Nabi buat. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu ahli tarikh kata dua tempat ni Nabi kita biasa nak buat. Neh, biasa nak buat benda tak molek, tu dia jaga. Tuhan babah. Sampai itulah apabila kita berasa nak buat jahat waliyazubillah, Tuhan mai jaga kita, maka kita kena break lah dah. Punya mak Tuhan break kita mai puasa, kita break dah lari lah dah. Nah, begitu juga apabila Tuhan takdir kita jaga malam dah, bangun mai tahajud lah dah. Bangun mai tahajud lah dah. Kenapa? Karena boleh kita buat tak apa, Isyak tak apa, lepas dah tu Tuhan tak akan jaga kita. Habis itulah, nah apabila kebaikan mari, kita berubuk. Fastabiqul khairat, cepat di segi kebaikan. Kenapa? Apabila kita pergi depan, akhirat esok kita akan depan di segi masuk syurga. Nah, kalau kita pasal jenis belakang, pasal lama, maka kita akan lama. Nah, maka situ kita tahu apabila jadi seorang Rasulullah, apabila sampai umur 40 dah. Nah, maka di saat itulah di wahyu kepada dia. Maka ya apabila dia sampai umur 40 dia rasa tengok masyarakat kau tak molek. Masyarakat yang ada belakang dera perakak. Song supaya kita kata song yang mela ni adalah mai dulu tu pasal duk jual tubuh waliyazubillah min zalik. Maka orang debe zalim orang susah. Maka di situlah masyarakat begitu zalim, maka Nabi kita rasa nak lari diri daripada masyarakat lagu ni. Tak sedap dak. Kita orang ada iman ni hidup masyarakat ni rasa tak sedap. Habis itulah Nabi kata akhir zaman dekat dah orang yang beriman akan lari hidup ke mana? Bucu-bucu bukit. Kenapa? Kerana masyarakat begitu. Kita tengok masyarakat lah ni. Dah kau sehari. Tapi bukan kita lemah. Kata apa? Satu hari Islam naik pula. Dah kamu apa? Tu tahu. Dah Islam akan naik. Dah dengan melalui effort kita ni lah, insya-Allah Islam akan naik. Kenapa? Kerana apabila pihak seorang-orang perempuan pihak agama, maka okat anak dia nak pihak banyak. Pak pihak pergi muka, pak pihak pergi kerja. Ibu rumah ni lah yang akan boleh jaga anak, yang akan boleh buat anak. Kerana tidak ada orang yang masyarakat boleh tupai, malaikat belakang dia ialah orang tino yang jaga. Habis itulah digelar kata al-mar'atu sani'atul battal. Orang tino ialah orang yang pelit ke apa? Pelit orang yang masyarakat boleh tupai. Nabi Muhammad pia pelit dia. Ialah Khadijah dari belakang. Lepas tu kita tengok Nabi Ibrahim pia yang pelit. Nabi Ismail pia ada pelit dia di belakang. Siti Hajar mek dia. Imam Bukhari pia yang buat video di seorang-orang yang buat kitab yang kita boleh tupai sampai kiamat esok. Ialah mek dia yang doa supaya Tuhan celak mata anak dia yang beranak tu buta. Buta nah. Tak ada gaduh pergi cari gapo panggil. Bomo raja dak. Mek dia doa. Doa minta Tuhan. Supaya Tuhan celak mata anak. Ya, untuk apa? Untuk nak khidmat pada agama Tuhan. You minta Tuhan dengan siapa Tuhan yang mimpi malam tu kata Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim ayat kepada dia kata sesungguhnya anak mencelak dah kata. Hak muda minta Tuhan. Ni nak ayat kata tu omok. Mata buta ni deh. Payah nak berubah ni. Mata buta ni payah. Pasal jenis beranak asal ni payah. Masa pasal kau tua tu, masa kau nak butuh tu, boleh buat. Ada cara dia. Kalau tu hari hingga. Hak ni beranak tu butuh dah. Akmah. Tapi Nabi mek yang doa-doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu baik. Celak mata anak dia. Maka anak dia ngaji agama dengan siapa kita boleh tupai kitab Sahihul Bukhari. Tengok belakang orang tin, belakang orang jatuh yang jaya semua dalam belakang dia ialah orang tino. Maka bila kita tengok dari situ, kita klik kepada Nabi Muhammad apabila dia nampak serabu masyarakat teruk. Di situ Khadijah isteri dia kata tak apalah biar pergi dia buat nasi buku. Kalau biasa jenis nasi nasi buku. Kalau biasa roti cedek bekal untuk Nabi pergi. Untuk suami dia pergi ke apa? Pergi najak Tuhan. Pergi naik gua. Hidup le gua Nabi hidup le gua ya. Buat habis makan ni turun lagi. Khadijah buku-buku naik.
lagu itulah dengan siapa Tuhan turunkan Jibril pada malam yang sesuai dengan dia, maka turun ialah setengah kata 17 Ramadan turun wahyu mari suruh Nabi kita mula baca Iqra, baca ayat ni mejak pada hari tu dengan siapa hari ni duk tebuk dengan siapa tubik komputer mari daripada apa Iqra, baca tak uti baca dengar kerana tu hewi pada kita apa alat ngaji beranak tubik ada alat ngaji kita gapo telinga mata hati. Tiga ni alat untuk ngaji. Biar ada mata, biar ada telinga dengar, biar ada hati, tiba-tiba dia tak ngaji, maka akhirat saya katakan, "Lau kunna nasma' au na'qil, ma kunna fi ashabis sa'id." Kalau ku dengar, ku mikir tengok, maka ku bukan daripada ahli neraka. Nah, yang kata ahli neraka ialah orang yang ada telinga tapi tak ambil guna, ada mata tak ambil guna, untuk apa? Untuk nak tengok ayat-ayat Allah, untuk nak dengar ayat Allah, untuk nak mikir tentang ayat Allah. Maka orang itulah yang Tuhan kata ulaika kal al'am, mereka tu supaya menatai kaki pak, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada menatai kaki pak lagi. Dan maka apabila Nabi kita terima wahyu dah turun mari ayat pada Siti Khadijah, kelik ketak gegar tak biasa jumpa, kelik ketak gegar dasinuni jamiluni zamiluni. Siti Khadijah duduk selimutku sejuk. Sejuk takut ketah. Ulama kata kena ketah sini ketah. Kelek so selimut. Selimut sudah berhilang sudah. Dia kata Siti Khadijah aku jumpa benda tak bisa jumpa. Aku bimbang takut aku ni. Boleh benda tak molek. Maka Siti Khadijah jawab. Dia kata wallahi lan yukhziyaka Allahu abada. Hei suamiku, hei Rasul Muhammad. Sesungguhnya Tuhan tak akan sia-siamu. Tuhan tak akan wimu duduk lagu tu dengan tak. Tuhan akan jaga. Habis tu kata ulama kata Siti Khadijah tu dia duk dengar dah. Di dalam kitab dulu hopok darah ya Warakah bin Naufal duk kecek ha apa? Ha Nabi tu dia duk dengar dah. Habis itulah dia wasas Muhammad ni ialah Nabi akhir zaman dah. Habis itulah dia show diri dia. Maka di situ apabila dia dengar dah Siti Khadijah royak ni, dia kata Rasulullah royak dia kata wallahi la yukhziyaka abada. Tuhan tak akan sia-siamu. Kenapa? Mu ada sifat innaka latasirur rahim, muhubung silaturrahim. Mung paima apa hubung kerajat dia tak ada jadi balah dia ada warah sekusunya dua ibu bapa dia, maka Nabi ialah orang yang hubung silaturahim. Wa innaka lataksibul ma'dum, mu yang tolong orang susah perangai molek lah kamu. Maka di situlah dia pergi jumpa pak dara dia maka pak dara Warqah royak kata mung ni ialah nabi pada akhir zaman yang turun kepada mung tu serupa dengan turun pada Nabi Musa dulu. Maka di situ Nabi tahu kata dia ialah seorang utusan Allah Subhanahu taala. Dan apabila sudah dia pergi cari buaka. Siti Khadijah beriman mula-mula kali. Wetina mula-mula kali. Habis tu kalau tanya, piye orang masuk Islam mula-mula kali? Lepas ada Nabi kita. Siti Khadijah. Alal itlaq, wetina. Lepas ada tu baru pergi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Habis tu kata wetina. Apabila Siti Khadijah sudah Abu Bakar. Pada tu sahabat-sahabat dengan melalui Abu Bakar 10 orang. Orang besar-besar debat-debat tu masuk Islam dengan dia Abu Bakar seperti Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Banyak yang debat-debat masuk dengan melalui dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang Nabi katakan, aku tak dakwah seorang pun malaikat orang belaka. Nak terima ajaran tu ada nanti lu mikir lah. Tapi Abu Bakar apabila Nabi kata aku dibakit oleh Allah sebagai rasul, maka Abu Bakar aku terima. Dan apabila sahabat duduk dengan Nabi tu tengok Nabi, maka tahu dah kata ni ialah satu kewajipan yang mereka tu kena terima. Dan mereka tu kena nyapa kepada orang lain. Maka di situlah sahabat tiru Nabi, turut jejak langkah Nabi. Kenapa? Kerana turut Nabi ni ialah jaya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika mu taat Rasulullah, maka mu akan dapat hidayah daripada Tuhan. Dan apabila mendapat hidayah Tuhan dah, maka yahdi bihi, maka ia akan pimpin mu kepada syurga Tuhan. Dia nak syurga tu jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa Tuhan prakat kepada orang yang duk dakwa kata dia kasih pada Allah. Ku kasih pada Allah, kasih pada Allah. Tapi tak seturut Rasulullah. Maka di situ Tuhan turun satu ayat sebagai tutsa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata oleh Muhammad Nabi kepada apa ya masyarakat Quraisy dan umat Islam ni pun dikata dengan ayat ni. Mu kasih pada Allah, maka mu turut Nabi Muhammad. Dan mu kasih pada Rasul, mu kasih pada Allah, mu tak turut Nabi Muhammad, maka kasihmu tak dia panggil apa? Tak sapa kepada tempat dia. Kalau tepuk tangan sebelah. Dia nak kepada kekasih Tuhan, kasih pada Allah, turut Rasulullah. Apabila dia turut Rasulullah dah, yuhibbukumullah. Allah akan kasih dia, wa yaghfir lakum, dan Tuhan akan ampun dosa dia. Dan maka jejak langkah Rasulullah turut. Sahabat tak biasa tanya, Nabi mu buat apa baik ni? Ikut Nabi buat. Habis tu kata,
masyarakat sahabat ni ialah orang yang Tuhan pilih. Kalau mek kita tak agak lagi, Islam tak siapa, sun Islam naran. Nah, yo mek apa, mek fuak yang hati cuci. Habis tu sahabat biasa mayang dengan Nabi. Allahu akbar. Nabi kita Jibril mai ayat atas dilipaya ada apa? Ada najis. Nabi lepas pun. Sahabat lepas dung. Sudah mayang Nabi tu. Ha, lepas apa lepas? Dia kata, ra'aina ka ramaita na'alaika faramaina. Kami tengok mulai lepas kasut, kami lepas tak? Mudah. Nah, mudah tak? Mudah. Kita yang ni kita baik kapu-kapu nak tengok Rasulullah. Tak. Rasulullah lepas tak ada tanya apa. Rasulullah biasa pakai cicimah. Buat cicimah. Maka sahabat pakai cicimah. Pasal Wahyu mari kata orang jatuh tak boleh pakai cicimah. Maka Nabi lepas. Sahabat ke lepas habis. Jual tak boleh nah. Dah girung macam nak. Tak boleh nah. Tak ada nak pakai ni. Semua atas sahabat tak. Biasa berlaku Nabi kata mun pakai apa cicimah. Nah, sungguhnya benda ni tapi ni aku. Sahabat lepas. Nabi kita ambil cabut, Nabi tak. Maka mari sahabat saya kata, "Ambil lah ya Rasulullah, saya pakai ya. Ambil pergi jual, ambil duit ya." Dia kata, "Aku tak akan ambil benda yang Rasulullah tahu." Habis tu sahabat radhiyallahu anhum warḍah. Tu redha mereka. Karena jakah Nabi ya jakah habis. Besok balah dengan anak sampai mati. Nah, kenapa? Karena jaga Rasulullah. Abdullah bin Umar, dia kata nak, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu fala yamna'ha." Jika salah seorang isterimu orang jatuh, apabila isterimu ke anak-anak tino meminta nak pergi sejid. Jika orang tino minta izin kepada tok laki nak pergi sejid, maka Tuhan larang tok laki jangan pergi duk larang bini. Ya bini nak pergi sejid lagi, tapi jaga aurat lah. Wal yakhrujna wa hunna tafilat. Keluar hakada dia panggil apa? Seperti nak pergi maya, bukan nak pergi mana-mana. Dah, keluar je hakik tak ada pakai minum bahu-bahu. Pergi saja. Tak apa. Dah, habis itulah sahabat tina ada lagi. Maka apabila Abdullah bin Umar kata hadis ni, anak dia dengar. Anak yang nama Bilal. Dia kata wallahi la namna'una. Aku nak lari. Bilal kata aku nak lari. Sebab apa? Rasulullah kata apabila orang tina minta izin untuk lelaki jangan lari. Tiba-tiba Abdullah bin Umar kata hadis tu, anak dia ni dengar atau aku nak lari. Sebab dia tengok masyarakat tina masa tu tak jaga. Keluar dengan tak jaga acara Islam. Maka dia kata wallahi aku nak lari. Tapi kata ini siapa kepada Allah bin Umar mari. Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tu sabbahu qat. Yo kata yo maki anak dia yang dengan siapa orang dengar kata aku tak biasa dengar dia Abdullah maki anak sebelah lagu ni. Hang siapa tak tegur dengan anak. Kenapa? Karena Rasulullah. Habis itulah mereka tu kasih pada Rasulullah lebih daripada di mereka dan anak mereka. Umar bin Khattab kata wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ahabbu ilayya illa min nafsi. Aku kasih padamu Rasulullah lebih daripada gapo-gapo malaikat diriku. Diriku kasih kat aku ni. Rasulullah kata la ya Umar, tak sepenuh lagi imam. Umar kata tak sepenuh lagi Rasulullah. Tak. Umar kata kalau gitu kak, wallahi anta la ahabbu ilayya min nafsi. Mu lebih dikasih oleh aku lebih atas siapa diriku diri. Situ baru Nabi katakan al-ana ya Umar. Learning baru Umar imam penuh. Kasih pada Rasulullah. Turut Rasulullah. Apa kau yang kita dengar kata Rasulullah? Tu. Apa kau yang Rasulullah lagi? Tinggal. Hak tu dia panggil apa? Orang kena cakap. Dunia dia betul akan dapat hidayah daripada Allah dan di akhirat esok syurga. Ada orang yang umat Islam tak situ Rasulullah. Hanya siapa kena agama Rasulullah apabila dia mati, Rasulullah duk tunggu umat dia mana? Di Qalai Kautsar. Di Qalai dia. Maka semua umat dia panggil mari halumu minum air Kautsar. Satu gulungan daripada umat dia mari disekat oleh malaikat. Nabi kata ummati umatku. Maka disuruh dikatakan sesungguhnya mereka telah tukar agamamu, kena agamamu sepah padamu mati. Maka di situ Nabi kata suhqan man baddala dini ba'da mauti. Celaka orang yang apa? Orang yang kena agamaku lepas aku mati. Habis itulah tu Rasulullah beriman pada Rasulullah, kasih pada Rasulullah sebagaimana Rasulullah kasih pada kita, yang dia tu sentiasa nak jumpa dengan kita. Saat akhir Rasulullah katakan wadidtu law anni raaitu ikhwani. Allah baiknya aku ceritanya nak jumpa dengan saudaraku. Sahabat kata kami saudaramu. Nabi kata dak mu sahabatku. Saudaraku ialah orang yang beriman dengan aku lepas aku mati. Biar ialah kita ni Rasulullah biasa cerita nak jumpa kita. Lepas tu kita nak jumpa dia kadang-kadang nak, maka jujur. Tu lakah dia.
Turut jejak langkah dia, insya-Allah kita akan jumpa dia. Banyak selawat kepada dia, insya-Allah orang itu akan dapat gapo? Duduk dekat dengan Nabi sallallahu rabbi wasallamu alaihi. Maka saya rasa saya kecek tu panjang dah. Apakah yang betul tu daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang salah dan lara tu semoga Allah Subhanahu wa taala ampun dosa. Maka siapa ada soalan celah tu tanya. Tak ingat. Tiada soalan tanya. Saya boleh jawab, saya jawab. Orang uzur haid retina faedah boleh baca Quran tak? Mana kita dah baca di dalam kitab fiqh bahawa daripada benda yang orang uzur kena lari diri ialah dia kata apa? Qiraatul Quran, baca Quran. Maka di situ kita tengok ulama kata asal tak boleh baca. Tapi apabila kita seorang orang ngajar atau kita ni orang ngapal Quran atau kita nak periksa, kalau tak baca terlupa, kalau tak baca tak lakah kelah, kalau tak baca, kalau kita tak mengajar tak ada orang nak ngajar, nak ngaji, maka di situ tu ulama kata boleh. Kerana apa? Min babid darurah. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Benar darurat dia ditakdir sekadar mana yang ngajar tapi budak baca ada salah dia betul. Dia berhajat kepada dia tarik, dia tarik. Hak dia tak berhajat salah. Jangan kita tepuh. Cuma dia hajat aja baca gitu. Tu ialah apa yang panggil pendapat ulama untuk ketika berhajat. Telok nak buat kana? Buat kana kena ngajar. Kenapa dia kita tak ngajar dah? Maka suka nak murid. Kalau saya dia nak murid pun suka mujur hari ni. Tu mana kita boleh? Kerana darurat berhajat. Apabila berhajat boleh. Kerana sahabat Tino pun sikit, mereka pun ngajar, mereka pun tak ada mari dalil mari Nabi lari yang cerak kata tak boleh. Semua mari itu tu sebagai dalil yang tak kuat. Habis itulah ulama seperti Ibn Utsaimin dia kata apabila kita berhajat boleh. Tak berhajat main camping tak sah. Kalau camping aja. Anak murid tak tahu sang ngaji dah. Dia uzur anak murid sang ngaji dah. Dia uzur kan mesti anak murid uzur. Anak murid uzur. Anak ngaji dah sang ngaji. Kalau anak murid uzur misalnya kita kata, ya ni kalau tak ngaji masalah ni, tak ada orang. Masa depan tak ada. Maka kalau kita tengok benda camping, setara mana? Kalau kata bahasa uzur sekadar 3-7 hari bagi anak murid ngaji, bukti dia tak apa. Kita orang tok guru ni kena ngajar. Tu. Orang panggil apa? Tengok di hak mana? Hak lebih berhajat. Hak lebih darurat. Anak murid ni ya boleh lagi. Lepas ada tu mari. Nekeh apa saja ni ngapa? Ngapa yang ngaji? Yang nak baca, kalau tak baca ya lupa. Tu. Sudah tu dah.